Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan terkini ya, pasangan suami istri pengaruh yang direman bersama dengan seorang beberapa individu yang dikatakan menantu kepada pemimpin PAS, sahabat-sahabat semua. Ada juga yang mempersoalkan adakah menantu kepada pemimpin PAS ini adalah dalang sebenar, mastermind, atau beliau juga mungkin mengkambing hitamkan pasangan influencer ini. Berbagai persoalan yang ditanya oleh warga maya di luar sana. Namun hari ini saya ingin juga memberikan perkembangan berkaitan dengan kes ini, penyelewengan wang derma awam dikatakan dan juga disahkan oleh pihak SPRM. Hampir 1 juta ringgit telah dibekukan untuk kes penyelewengan wang derma awam ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, saya ingin membawakan Anda untuk melihat kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Kes seleweng derma pempengaruh SPRM beku RM 740 juta ringgit, 40 ribu ringgit. Ini yang saya katakan, hampir 1 juta sahabat-sahabat semua. Wang telah dibekukan oleh pihak SPRM untuk siasatan. Jadi kalau kita lihat kenyataan SPRM hari ini, mereka yang membekukan kira-kira 20 akaun bank, membabitkan nilai berjumlah 740 ribu ringgit, susulan siasatan penyelewengan dana derma awam melibatkan pasangan pempengaruh bersama 2 lagi individu. Menurut sumber, akaun tersebut adalah milik individu serta syarikat yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana yang diterima daripada orang ramai menggunakan satu platform kutipan derma dalam talian. Kata pihak SPRM, sejak siasatan dijalankan, SPRM menerusi bahagian pencegahan penggubahan wang haram telah menyita dan membekukan 20 akaun milik individu syarikat bagi membantu siasatan dijalankan. Kemungkinan ada beberapa lagi akaun perbankan yang akan turut disita serta dibekukan oleh SPRM, katanya. Sementara itu, pengarah AML SPRM Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin berkata ketika dihubungi mengesahkan pembekuan akaun milik individu serta syarikat susulan siasatan SPRM terhadap pasangan pempengaruh tersebut. Katanya, sitaan dan pembekuan akaun terbabit dibuat mengikut Seksyen 44 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dan semalam, media melaporkan SPRM mendapat kebenaran sambung reman 3 hari terhadap pasangan suami isteri pempengaruh serta 2 individu yang ditahan pada 10 Julai. Kerana dipercaya menyeleweng kutipan derma yang dianggar berjumlah ataupun mencerca kira-kira 3 juta ringgit yang tidak disalurkan dengan cara yang betul. Jadi ini dia sahabat semua, dan 2 individu yang dikatakan itu juga salah seorang mereka dikatakan sebagai mastermind ataupun dia punya identiti adalah ini menantu kepada pemimpin kanan di dalam parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Wow, hebat. Inilah kehebatan PAS, sahabat semua, apabila mereka melakukan perkara-perkara penyakawan, penyelewengan, rasuah, menipu invoice dan sebagainya. Mereka mampu menepis semua ini dengan dalil-dalil yang mereka lakukan. Inilah kehebatan yang kita sebut sebagai penunggangan agama, sahabat-sahabat semua. Begitu juga dengan salah seorang pimpinan ataupun ahli parlimen PAS. Hari ini menunggang isu agama di dalam Dewan Rakyat apabila membuat tuduhan. Katanya MP ini sebagai anti-Islam. Dan apa yang berlaku? MP Pendang yang membuat tuduhan tanpa bukti yang sahih itu, yang sengaja memprovokasi dan memperbodohkan dirinya, akhirnya digantung 3 hari di parlimen oleh timbalan speaker Dewan Rakyat hari ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, Awang, ini nama sebenar politikus sampah masyarakat ini, Awang Salahuddin Hashim, MP Pendang digantung parlimen selama 3 hari kerana menggelar Raya Harapan
yaitu MP Jelutung sebagai anti-Islam. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muhammad Nur membuat keputusan itu setelah Awang Salihuddin enggan menarik balik kenyataan itu. Apabila ditanya oleh Timbalan Speaker, ya, ahli parlimen politikus sampai ini mengatakan saya tidak akan tarik balik. Jelutung memang anti-Islam katanya, mengingkari arahan Timbalan Speaker. Awang Salihuddin menggelar raya sebagai anti-Islam ketika anggota parlimen DAP itu sedang mengusulkan tindakan terhadapnya. Antara kerana menggelar 6 anggota parlimen bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga sebagai menyokong Kerajaan Perpaduan sebagai 6 jahanam. Ini yang saya kongsikan hari kemarin, sahabat semua. Bagaimana bisa mungkin seorang yang berbangsa Melayu, seorang yang beragama Islam, lagi di dalam parti Islam, boleh membuat tuduhan seperti ini kepada individu-individu yang sebangsa dengannya, yang seagama dengannya, sahabat-sahabat semua. Adakah, ini soalan yang selalu saya katakan, adakah ini pengajaran ataupun ajaran yang dibuat oleh parti PAS ini, sahabat-sahabat semua? Adakah mereka ini menggunakan Islam ini, agama yang bangsa ini sebagai batu tunggangan mereka untuk kelihatan hero kononnya di dalam parlimen? Tetapi akhirnya, sahabat semua, yang nampak kebangangan, yang nampak bodoh, yang nampak seperti sampah itu adalah ahli-ahli parlimen daripada parti PAS ini. Dengan membuat tuduhan sembrono, apabila disuruh tarik balik katanya tidak, saya tidak mau tarik balik, saya kekal dengan prinsip saya. Prinsip apa, sahabat semua? Prinsip menfitnah, prinsip menunggang bangsa dan agama. Itukah prinsip yang cuba dinyatakan oleh ahli parlimen pendang politikus sampah masyarakat ini? Bagaimana pendapat anda, sahabat-sahabat semua? Bagaimanapun, selepas dibantah Raya, Awang Salihuddin tetap mempertahankan diri yang terus menyerang Raya dengan berkata anggota parlimen DAP itu membela judi di Kedah. Tiba-tiba masuk pula perkara judi. Sedangkan kerajaan Kedah ini dipimpin oleh kerajaan PAS, kerajaan Islam se-Malaysia, sahabat-sahabat semua. Kalau membuat ataupun cuba untuk membuat penutupan tu, buatlah mengikut cara undang-undang, bukannya membuat undang-undang rimba, undang-undang parti PAS yang sesat, kata Muhyiddin Yassin. Begitu juga dengan Mahathir Mohamad yang mengatakan bahwa parti PAS ini adalah parti ajaran sesat. Jadi semakin melihat dengan tingkah laku dan kenyataan-kenyataan daripada pimpinan PAS ini, sahabat semua, semakin saya sebagai rakyat Malaysia, saya sebagai rakyat Sabah bersetuju dengan kenyataan daripada Muhyiddin itu bahwa PAS ini adalah parti sesat, parti ajaran sesat. Kerana itu, rakyat Sabah sudah bersuara akan menolak PAS sekiranya mereka akan bertanding pada pilihan raya negeri di Sabah pada tahun hadapan. Kita akan, jika mereka mahu untuk bertanding, kita tidak boleh halang kerana ini adalah negara demokrasi. Tetapi kami akan pastikan PAS akan berkubur di Borneo, khususnya di Sabah ini. Itu pandangan saya dan suara orang Sabah, sahabat-sahabat semua. Jadi, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, dapat pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.